من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah surau baru ini, surau ulang tahun ini, rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah diberi kesempatan untuk kita mengisi waktu rehat kita ini untuk perkongsian, untuk sama-sama kita memahami dan memantapkan lagi penghayatan kita terhadap ajaran Islam. Jadi dalam masa yang sangat terbatas ini, saya suka untuk mengongsikan satu tajuk yang saya tulis. Bukan satu tajuk lah, satu tajuk pun makan masa juga. Kita kongsikan antara poin yang saya tulis di dalam buku yang saya ada nyatakan. Di luar sana kalau nak sama-sama rujuk pun boleh. Apa maksudnya? Buku ni saya jual, tapi kalau nak tengok dulu, nak baca sama-sama, lepas tu tak jadi ambil, letak balik pun tak apa. Untuk sama-sama kita telaah lah. Dia ada 4 buku di situ, tapi yang saya nak gunakan untuk hari ini adalah Fi Dhilalil Kahfi, di bawah naungan Al-Kahfi. Jilid 1. Buku ni dia adalah buku tadabbur tentang surah Al-Kahfi dari sudut akhir zaman. Kalau nak ilmu tafsir dipanggil tafsir maudhu', tafsir berasaskan tajuk. Jadi tajuk kita, tema kita adalah akhir zaman, dan kita melihat surah Al-Kahfi, dan ulama menyebut Al-Kahfi ini surah akhir zaman. Dalam surah Al-Kahfi ini banyak ada cerita tentang hukum, ada tentang sejarah, ada tentang panduan-panduan yang lain yang pelbagai lah. Tapi fokus kita dalam buku ini adalah tentang akhir zaman. Bagaimana Al-Kahfi ini menjadi panduan kepada kita untuk menempuhi akhir zaman yang mencabar. Sebab itulah kita tengok dalam buku ini, tajuk-tajuk dia adalah tajuk yang bersifat semasa, yang berlaku hari ini. Kalau tuan-tuan tengok, ada tajuk tentang artificial intelligence, AI, ada tajuk tentang petrodollar, mata wang kripto, big data. Itu jenis satulah. Jenis 2 adalah tajuk-tajuk ni, tajuk-tajuk moden, tajuk-tajuk semasa yang sebenarnya memang ada panduan dalam surah Al-Kahfi. Jadi tak pelik sebab apa ulama-ulama menggelarkan surah Al-Kahfi ini sebagai surah akhir zaman. Yang menariknya juga, surah Al-Kahfi ini surah yang berada di tengah-tengah Al-Quran. Surah yang berada di tengah-tengah Al-Quran, ayat yang di tengah-tengah Al-Quran, waliyatalattaf. Maksud waliyatalattaf ni berhati-hati. Ini pesanan pemuda Ashabul Kahfi kepada seorang wakil daripada 7 orang tu untuk pergi beli makanan, untuk keluar sekejap daripada guru sebab mereka bangun daripada mereka ni ditidurkan. Jadi dipesan untuk cari makanan, waliyatalattaf, berhati-hati. Jadi susunan huruf, susunan perkataan, susunan ayat, semuanya ada petunjuk kerana ianya tidak disusun oleh manusia. Ia bersifat tauqifi. Tauqifi ni maknanya wahyu daripada Allah yang Tuhan nyatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah ni kena duduk sini, surah ni kena duduk sini, surah ni, ayat ni kena duduk sini, ayat ni kena duduk sini. Sebab tu kita tengok susunan Al-Quran ni, dia bukan kita kata berterabur, tidak mengikut tertib turun. Ayat yang mula-mula turun duduk juz 30, juz habis kan. Antara ayat yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum, tu dalam surah Al-Baqarah, surah yang mula-mula sekali. Jadi susunan itu main peranan yang memberi kita satu mesej yang perlu untuk difahami. Apa mesej-mesejnya? Surah Al-Kahfi duduk di tengah-tengah, ayat dia pula waliyatalattaf, berhati-hati. Maka itu adalah satu petunjuk yang perlu untuk kita terokai lagi. Baik itu cerita tentang surah Al-Kahfi secara umum lah.
Jadi atas kesedaran inilah saya menulis buku tentang surah Al-Kahfi ini, dan memerlukan 2 jilid untuk mengulas ayat surah Al-Kahfi yang mengandungi 110 ayat. Jadi surah jilid yang pertama sampai ayat 52, 53 sampai 110 ada dalam jilid yang kedua. Kita ambil satu ayat ataupun satu tajuk yang membincangkan daripada ayat 4 muka surat 39 jilid yang pertama. Tajuk dia Dajjal akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada." Dan juga Al-Quran itu memberi amaran kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak. Surah Al-Kahfi ayat 4. Jadi Tuhan dicerita dalam ni bahawa dia memberi amaran kepada orang yang menyatakan Tuhan ini memiliki anak. Dia ada bab yang seterusnya kita bincangkan tentang intisari daripada ayat ini, apa yang dimaksudkan dengan ayat ini. Tetapi apa yang kita bincangkan adalah ibrah akhir zaman, muka surat 43. Ibrah akhir zaman yang boleh diambil daripada ayat ini, yang masuk ayat ini, keterangan ayat-ayat, perkataan-perkataan dalam ayat ini tuan-tuan boleh tengok dalam bab intisari penting muka surat 40 pula. Jadi muka surat 43 kita akan bincang tajuk Dajjal akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Kenapa saya pilih tajuk ini? Kenapa saya pilih tajuk ini? Kerana kita melihat mutakhir ini makin ramai golongan-golongan yang berwatak seperti Dajjal. Nabi SAW bersabda, Nabi berkata, "La taqumu as-sa'ah hatta yakhruja 30 kadzaban dajjalan kulluhum yakdzibu 'ala Allah wa rasulih." Hadis riwayat Ahmad yang kata tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah keluar 30 penipu Dajjal, semuanya menipu atas nama Allah dan Rasulnya. Nabi kata sebelum berlakunya kiamat akan ada lebih kurang 30 orang bilangan penipu-penipu yang berperangai seperti Dajjal, yang menipu atas nama Allah dan nama Rasul. Maknanya perangai Dajjal ini adalah menipu atas nama Allah dan nama Rasul. Benda ini berkait dengan hadis yang kita kongsikan dalam buku ini. Ad-Dajjal laysa bihi khafa yaji'u min qibal al-masyriq fayad'u ila ad-din fayattaba' wa yadhhar ila akhir al-ayah. Kita bacalah ila akhir hadis yang bermaksud Dajjal ini tak ada syak lagi dia akan muncul dari arah timur. Nabi kata timur ni timur mana? Segala yang berada pada arah timur tempat Nabi melafazkan hadis ni. Jadi hadis ni, terutama hadis akhir zaman ni, dia banyak timbul ketika di Madinah lah. Maka orang duduk di sekitar Madinah ni bermula daripada, kalau di Semenanjung Melayu ni, di Najd. Najd hari ni Riyadh, di Riyadh, di kawasan Bani Tamim, kawasan Bani Tamim, Qatar, UAE, itu semua dah timur tu, start dah timur. Timur daripada tempat Nabi mengucapkan. Dikira secara horizontal lah, dikira secara horizontal tanpa mengambil kira altitude ataupun vertikal punya tu. Maksudnya kalau dia duduk belah timur, duduk atas utara sikit ke bawah sikit ke, tetap dikira sebelah timur, hemisfera timur dia panggil. Sebelah hemisfera timur tempat Nabi ucapkan tu. Maknanya masuk sekali lah di Caucasian Island, kawasan-kawasan Asia Tengah, kawasan utara benua Asia, sehinggalah kepada Far East, kepada timur jauh yang paling ujung sekali. Kita ada Jepun, Alaska, itu kawasan-kawasan ujung lah. Kalau kita jadikan Madinah sebagai pusat ataupun tempat untuk kita kira di mana timur dan barat. Benda ni ada juga kita bahas tentang pusat bumi sebenarnya di mana, dalam buku ni ada. Cuma kita nak sebut je tadi, Dajjal ni akan keluar daripada hemisfera timur tempat Nabi menyatakan wahyu. Ini cuma tak spesifik disebut
Adakah? Maknanya kemungkinan itu boleh berlaku di mana-mana. Dan termasuklah yang berada di hemisfer timur ni adalah negara kita. Ini kita kena berjaga-jaga. Nabi kata tak syarat kita. Dia akan mengajak kepada agama. Nabi kata. Fayad'u ila ad-din. Dajjal ni kemunculan dia tidak akan mengaku dia Dajjal. Dia tidak akan mengaku dia Dajjal. Awal akulah Dajjal. Bukan kita orang Islam je tolak. Orang Kristian pun akan tolak, orang Yahudi pun akan tolak. Seluruh agama Samawi ni dia ada dia ada kefahaman terhadap Dajjal. Dan memang Dajjal ni adalah watak antagonis, watak jahat. Dalam Bible versi bahasa Arab, bahasa Inggeris disebut the false Messiah, Al-Masih yang palsu. Kita tengok dalam kitab Talmud pun, dalam Old Testament yang ditulis bahasa Inggeris disebut Antichrist. Maknanya Christ tu Jesus, Nabi Isa. Antichrist ni lawan Dajjal lah tu. So dia tidak akan mengaku dia Dajjal. Dia tidak akan mengaku. Bahkan dia akan berpura-pura. Dajjal ni kadzabah, kita baca dalam ayat. Dia akan menipu. Jadi apa yang dia buat? Dia bawa agama dulu. Fayad'u ila ad-din. Dia akan bawa agama. Ini yang membimbangkan kita. Bila dia bawa agama, sudah tentulah dia agamawan. Dia ahli agama. Maka di situlah timbul yang kekeliruan. Di mana kita nak membezakan mana ahli agama itu, mana Dajjal yang berselindung sebagai ahli agama. Tapi modus operandi Dajjal ni telah diledakkan oleh Nabi. Maknanya dia akan mengaku dulu sebagai ahli agama, dia akan bawa watak ahli agama, fayuttaba' wa yadhhar. Nabi kata, dia akan diikuti dan dia akan mendapat sokongan yang kuat. Dia akan mendapat sokongan yang kuat. Ini takdir, Tuhan takdirkan perjalanan itu sebagai ujian kepada orang beriman. Jadi tak semestinya orang yang ramai pengikut, orang yang maknanya menjadi ikon kebanggaan Islam itu menjadi maknanya satu tanda bahawa dia di pihak yang benar. Tidak semestinya begitu. Kerana Dajjal itu falyuttaba', Nabi kata dia akan diikuti. Fala yazalu hatta yaqdumal Kufah. Dan dia ini akan terus berkekalan sedemikian sehinggalah disampai ke satu tempat yang dinamakan sebagai Kufah. Kufah hari ini berada di barat Baghdad, Iraq. Berada di dalam peta geografi Iraq. Fayuzhiruddin, dia akan menunjukkan beragama, wa ya'mal bihi, dan dia akan beramal dengan agama. Fayuttaba' wa yuhussu 'ala dzalik. Dia akan ikut dan dia akan anjur kepada agama itu pula. Summa yadda'i annahu nabi. Sehinggalah sampai tahap dia mengaku dia tu nabi. Pada ketika inilah fayafza'u min kulli dzalik. Lepas pada itulah orang-orang yang memiliki akal akan tersentak, akan terkejut, wa yufariqu, dan akan meninggalkan dia. Sinilah satu indikator yang kita kena jelas. Sekarang ni kita percaya bahawa tidak ada nabi lagi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ada akidah ni, insya-Allah kita tidak akan terpedaya dengan Dajjal. Sebab Dajjal bila mengaku Nabi, Nabi beritahu orang yang ada akal, orang yang waras akan tunggu tolak. Orang yang sudah menerima hadis Nabi bahawa tidak akan wujud lagi Nabi selepas Muhammad, dia akan tolak. Cuma berlaku pula satu masalah. Masalah ialah memang tidak akan muncul Nabi baru, tapi Nabi yang akan datang selepas Nabi Muhammad ni akan muncul juga. Yang pertamanya Nabi Isa. Nabi Isa tidak mati lagi. Nabi Isa Tuhan sebut wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka, orang yang merancang nak bunuh Nabi Isa ni, mereka tak percaya bunuh. Walaupun orang Kristian percaya Nabi Isa dibunuh, disalib, sehingga menjadikan lambang salib sebagai simbol kepercayaan mereka. Tapi dalam akidah itu sebenarnya Allah menyerupakan orang lain dengan rupa Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Inni mutawaffika wa rafiqa ilaik. Sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya aku mengangkat kamu kepada aku. Dan Tuhan janjikan Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal. Jadi ini masalah.
Ini masalah kalau Dajjal itu mengaku dia Nabi Isa. Kalau dia mengaku dia Nabi lain selain daripada Nabi Isa, itu boleh tolak. Sebab memang tak ada Nabi lain lah. Tapi kalau dia mengaku dia Nabi Isa, maka ini satu benda yang kita takutlah. Kerana apa yang dibuat oleh Israel sekarang ini, dengan agenda dia nak meruntuhkan Masjid Al-Aqsa, nak mendirikan Haikal Sulaiman. Di sana bukan pertembungan politik semata-mata, itu pertembungan agama, bukan perebutan wilayah semata-mata. Orang Islam di sana bertahan sampai orang kata, kenapa orang Islam boleh tolak ansur dah berapa puluh tahun dah. Buatlah two state solution, bagi-bagi 50-50 kita katakanlah. Tapi sebenarnya bukan orang Islam yang tak nak, orang Yahudi sendiri pun tak mahu. Kerana orang Yahudi nak wujudkan satu negara yang akan ditadbir oleh Dajjal. Dia nak wujudkan Haikal Sulaiman. Tuan-tuan baca baliklah. Kalau tuan-tuan tanya orang-orang di Syria, Syekh Syekh Mahmud Siam yang sering datang ke Malaysia memberi pencerahan, kita akan jelas apa agenda sebenarnya yang dibuat oleh Yahudi pada ketika ini. Jadi balik je kita nak cerita kita sebagai orang awam ni. Sebagai orang awam, kita kena hati-hati jika sekiranya sampai satu tahap ahli agama yang kita ikut tu dia mengaku sebagai Nabi Isa. Nak selamat macam mana? Kita baca hadis-hadis tentang akhir zaman, kita akan faham Nabi Isa ni dia tidak datang awal-awal mengaku ahli, kemudian barulah mengaku dia Nabi Isa. Nabi Isa ni awal-awal dia akan turun dengan penuh dramatik. Dia akan turun daripada langit dipimpin dengan sayap malaikat. Turunnya di Menara Putih di Damsyik. Ada hadis yang benar. Jadi kalau kita baca itu, salah satu hadis ni pun kita dah boleh bezakan. Tiba-tiba ada orang kata dia Nabi Isa, maka orang-orang yang ada kefahaman terhadap hadis Nabi, dia akan tolong Nabi Isa palsu itu dah Dajjal. Kemudian yang akan ikut hanyalah yang jahil-jahil, yang tak tahu ni, ataupun yang asalnya alim tetapi telah di dalam, sebab Dajjal yang kelebihan dia boleh manipulate hujah-hujah sehingga menyebabkan hujah yang batil dinampak sebagai benar. Ini kelebihan yang ada pada Dajjal. Jadi lepas pada itu fayaqulu anallah. Lepas pada lama selepas dia mengaku Nabi, tak berapa lama tu dia akan mengaku akulah Tuhan. Ini kemuncak pendakwaan dia mengaku diri dia Tuhan. Fatuk sya'in, pada ketika itulah baru mata dia buta sebelah. Wa tuqta'a'i udhunu, pada waktu itu jugalah telinga dia akan dipotong, akan koyok telinga dia. Wa yaktubu baina 'ainaihi kafir, pada waktu itulah juga dahinya akan tertulis kafir, yang tidak akan dapat diselindung daripada orang-orang Islam, sama ada yang jelek huruf ataupun yang buta huruf. Tapi orang Islam lah, orang yang lima, orang yang telah dipudarkan iman dia oleh Dajjal sebelum dia mengaku sebagai Tuhan tu. Ini yang kita sedih, yang kita bimbang. Mudah-mudahan kita tidak terpedaya lah. Jadi ada orang kata kita nak elok Dajjal mudah je. Kita tengok ada hak mata satu tu Dajjal, kita kira kita elok lah. Kalau orang ajak agama, kita tak nilai konten itu, kita tak nilai isi dia apa yang dia ajak. Cuma kita tengok dia ada mata dua ting. Bukan Dajjal lah, sebab Dajjal mata satu. Kita kena faham bahawa Dajjal bermata satu ini, ataupun Dajjal yang buta sebelah matanya ini, hanya akan berlaku selepas dia mengaku sebagai Tuhan. Selepas dia mengaku dia ni sebagai Tuhan. Sebelum dia mengaku sebagai Tuhan, apa dia buat? Dia ahli agama disebut. Ahli agama, dia akan ajak kepada dia. Cuma dia tidak akan ajak kepada agama yang benar. Kalau dia ajak kepada agama yang benar, orang akan tolak dia. Kalau dia ajak orang untuk memahami agama dengan betul, mana mungkin orang akan ikut Dajjal. Orang akan ikut Al-Quran, orang akan ikut hadis. Jadi Dajjal memang dibawa agama yang telah diseleweng. Di sinilah poin yang saya nak sebutkan hari ini. Kerana sebelum muncul Dajjal ni, cerita Dajjal yang betul lah, the true Dajjal. The true Dajjal ni yang dicerita ni, yang ni. Tapi Nabi macam hadis yang kita baca awal tadi, sebelum muncul Dajjal yang ni, akan muncul lebih kurang 30 manusia yang berperangan macam Dajjal, penipu dan perangan macam Dajjal. Perangan macam Dajjal apa? Dia manipulate agama. Dia gunakan agama itu untuk bawa ke arah jalan salah.
Tanya dengan cara dia baca bawa Al-Quran, bawa hadis. Dia tak tolak Al-Quran, tak tolak hadis. Tapi dia menyampaikan kefahaman Al-Quran dan hadis secara sama. Dalam negara kita berlaku tak benda ni? Berlaku ni saya sebut. Masih ingat tahun 2018 ada seorang tokoh dalam negara kita, bila baca ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, dia memahami, dia kata maknanya agama kita ni tak ada apa-apa paksaan langsung. Itu yang dia faham. Sehingga kan kita sebagai pemimpin tidak boleh memaksakan ajaran agama kepada rakyat. Dengan arti kata lain, syariat tidak boleh dilaksanakan. Orang Islam nak minum arak, beri dia minum. Kita hanya boleh beri peringatan. Tapi kata kita halang tu, kita memaksakan agama. Sedangkan dari ikraha fiddin ni guna ayat, tidak boleh dipaksa dalam agama. Jadi antaranya guna perkataan penyelewengan atas perkataan inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu ayat Quran. Ayat Quran yang kata tidaklah diutuskan kamu wahai Muhammad melainkan memberi rahmat kepada sekalian alam. Memberi rahmat kepada sekalian alam. Maksudnya apa? Maknanya Nabi ni dia bawa ajaran Islam tu rahmat. Tapi apa yang dia faham, dia kata rahmat ni kasih sayang. Kita kena sayang semua. Kita kena sayang semua orang. Kita kena ada sifat kasih kepada semua. Sehingga kan kita ni jadi dayus. Kita ni jadi lemah. Antara contoh, bila agama Islam dihina, kita tak boleh marah. Kita boleh marah orang yang marah kita. Dalam Al-Quran sebut antara sifat orang beriman ni adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mesti ada sifat rendah diri terhadap orang beriman, tapi mesti ada sifat menunjukkan keteguhan terhadap orang-orang kafir. Kena ada jati diri yang kuat di hadapan orang kafir. Tapi dia kata ni sifat orang arrogant. Ni sifat ni tidak ada rahmat. Seolah-olah menggunakan ayat Al-Quran untuk menolak ayat Quran sendiri. Dia hanya baca sebahagian Quran, tapi ayat yang kita baca tadi, a'izzatin 'alal mu'minin, adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, tolong. Baca ayat Quran tentang la ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam agama, tolak ayat, antaranya tolak ayat la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Inna dina 'indallahi Islam. Hanya satu-satunya agama yang Tuhan iktiraf benar adalah Islam. Tapi ada tokoh agama kita kata, dia kata apa? Dia kata kita orang Islam tak boleh nak kata agama kita je agama betul. Ini orang Islam cakap ni. Tapi dia suruh marah kita kata jangan kata kepada orang Islam je agama betul. Nanti terasa hati orang-orang kafir ni. Tapi maknanya menyanggahi ayat yang Tuhan beritahu. Inna dina 'indallahi Islam. Agama yang Tuhan terima ni agama Islam je. Yang terbaru. Benda ni agak susah sikit kalau kita ni bukan orang yang main agama. Tetapi kalau kita tidak ada kefahaman terhadap maksud sebenar ayat, kita kan mudah ditipu oleh orang yang kononnya pandai sikit baca hadis, pandai sikit baca Al-Quran, tapi menyeleweng dengan maksud sebenar. Yang paling parah saya tengoklah ada satu ucapan waktu hari belia negara. Ada tokoh tu ucap ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'aruf. Ayat Quran ada surah Al-Hujurat Islam. Itu Tuhan kata wahai sekalian manusia. Tapi tokoh ni dia baca hadis lah. Kemudian dia petik, dia kata saya dah rujuk dengan Habib Omar Syekh Ali Jumaah. Dia kata Tuhan menganjurkan wahai sekalian manusia. Kita baca maksud asal dia, terjemahan asal dia, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu min dzakarin, daripada lelaki, wa untha, dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kamu pelbagai bangsa-bangsa, wa qabaila, dan berbagai suku-suku, kabilah-kabilah, lita'arafu, untuk kamu semua saling berkenalan antara satu sama lain. Ayat ni okey, memang betul pun. Dalam dunia ni hanya ada dua jantina, lelaki, perempuan. Lepas pada tu bangsa memang banyak bangsa, pelbagai bangsa.
Pelbagai suku banyak. Kita orang Melayu pun daripada rumpun Melayu ini, rumpun Melayu yang besar ni, lahirnya rumpun etnik-etnik dan sub-etnik yang banyak lagi. Daripada satu rumpun Melayu daripada alam Melayu ni, lahirlah Bajau, lahirlah Melanau, lahirlah Jawa, Bugis. Tapi sebenarnya di bawah satu rumpun yang sama di pentas Sunda ini, di alam Melayu ini. Itu kita tak nafikan, ja'alna syu'uban wa qabaila, itu kepelbagaian wujud. Tapi apa yang tokoh ni kata? Sesungguhnya Allah jadikan manusia ini berbagai jantina, berbagai kaum, berbagai suku. Yang masalahnya berbagai jantina ni, pada Tuhan sebut dalam tu hanya lelaki dan perempuan, tak ada yang ketiga, tak ada gender ketiga. Tapi kalau kita tak baca ayat ni, kita dengar berbagai kaum, berbagai jantina ni, berbagai betul. Jadi seolah-olah apa mesej halus yang cuba diterapkan terhadap beliau pada ketika itu. Maknanya Tuhan mengiktiraf gender selain daripada perempuan dan lelaki. Itu mesej yang kita kena faham di sebalik ucapan tersebut. Kerana ini budaya yang sedang di flourish pada hari ini, sedang diangkat hari ini. Kalau mana-mana kita pergi pun, contoh dalam konsert-konsert, banyak mana setiap kali kita panggil international band untuk perform di tempat kita, dia akan bawa atas stage tu lambang pelangi, dia akan bawa bendera ke. Kalau kita tengok bola, akan disuruh pakai band pelangi LGBT. Banyak orang muncullah hari ini World Cup dua di Qatar. Baru-baru ni Qatar sangat tegas dekat agenda ni. Mana agenda ni cuba diterapkan oleh mana-mana tangan yang kita pun tak tahu siapa yang kontrol sebenarnya untuk menerapkan LGBT sampai di Malaysia masuk. Yang kita tokoh dalam negara kita pun dah bercakap senada dengan mesej LGBT, golongan-golongan yang berjuang LGBT. Ada kita bimbang itu yang berlaku. Kalau kita faham ayat Quran, insya-Allah kita tidak tertipu. Tapi kalau sampai tahap dia bercakap menggunakan Al-Quran tapi menipu atas nama Allah dan Rasul, samalah seperti yang Nabi SAW sebut sebelum muncul Dajjal ada wujud 30 orang. Mungkin salah seorangnya itu adalah itu yang cuba untuk mengelirukan. Jadi kena hati-hati dan kena pesan itulah kepada kita. Bukanlah kita kata yang sebut di Dajjal dan sebagainya, tidak. Tetapi perangai-perangai Dajjal itu akan wujud sebelum munculnya Dajjal. Itulah yang kita kena jaga. Jangan kita ingat setiap orang yang baca hadis, setiap orang baca Al-Quran. Termasuklah saya tegur diri saya sendiri. Kalau tuan-tuan rasa apa yang saya sebutkan ini tidak betul, ada menyeleweng daripada maksud hadis, maksud tu, tuan-tuan kena tegur-tegurlah. Tegur. Sebab itulah Nabi pernah pesan kepada sahabat-sahabat. Nabi kata sekiranya Dajjal itu muncul ketika aku masih bersama kalian, in kharaja wa ana fikum fa ana hajijun li kulli muslim. Nabi kata jangan bimbang, aku akan menjadi penghujah, aku akan jadi frontliner yang akan berdebat membatalkan hujah-hujah Dajjal. Itu kalau Nabi ada. Tapi Nabi kata wa in yakhruj walastu fikum, kalau dia keluar aku tidak lagi bersama kalian. Sebab Nabi sendiri pun dia tak tahu dia hidup sampai bila. Nabi pun tidak diberitahu oleh Tuhan Dajjal akan muncul tahun bila. Cuma Nabi boleh sebut itu. Kalau Dajjal muncul zaman dia akan bertahan. Tapi kalau Dajjal muncul selepas daripada Nabi wafat, dan itulah hakikat dia akan muncul, maka Nabi kata wa iyakhruj walastu fikum fa kullun hajiju ala nafsi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata masing-masing kena berhujah mempertahankan diri masing-masing. Kita kena berhujah sendiri, kita kena yakinkan diri kita sendiri dengan ilmu yang kita ada untuk menolak dakwah-dakwah Dajjal. Makna apa? Maknanya pada ketika tu bukanlah bila tak ada Nabi ni, tak ada dah pewaris dia. Ada je ulama-ulama. Tapi dari sudut nak berhujah melawan Dajjal, ulama-ulama ni mungkin ada hujah untuk pertahankan diri dia. Tapi kita tak jamin hujah-hujah ulama-ulama ni boleh meyakinkan orang lain untuk menolak hujah Dajjal. Maka Nabi kata fakullun hajiju ala nafsi,
Maknanya kita semua ni kena cari hujah untuk menolak Dajjal tu untuk diri kita sendiri. Ulama-ulama boleh guna hujah-hujah tu untuk tahankan diri dia. Kita jangan berharap pada hujah-hujah ulama-ulama ni. Kerana walaupun ulama-ulama ni di pihak yang benar, takut-takut bila berhadapan dengan Dajjal kita nampak hujah Dajjal lebih betul lagi. Itu yang kita bimbang. Maka isu dia kita kena cari ilmu. Kita sendiri kena mantapkan diri kita. Sekurang-kurangnya bila ada kekeliruan kita boleh, maknanya kita boleh tahu lalu ini betul, ini salah, ini tak betul, tanpa perlu untuk kita merujuk kepada ulama terlebih dahulu. Kita rujuk ulama kedua untuk mengesahkan sahaja. Dan ia memakan masa. Dan dengan itu kita kena buang mindset aku ni dalam bidang accountant, aku ni dalam bidang engineering, aku ni dalam bidang admin, aku dalam bidang IT. Background aku bukan syariah, background aku bukan Islamic science. Maka aku buat agama aku kena rujuk ustaz-ustaz lah. Itu betul mindset tu. Tapi bukan mindset aku ni bukan orang agama, aku tak boleh jadi orang yang faham agama. Kita kena buang tu. Walaupun umur kita berapa pun, kita kena mula dari mana kita tahap agama kita mula daripada sekarang untuk belajar ilmu-ilmu agama yang lain, untuk tambahkan, mantapkan, untuk tambah sekali kefahaman terhadap Al-Quran, kefahaman terhadap hadis, supaya tidak mudah ditipu, sekurang-kurangnya untuk selamatkan diri kita dan keluarga. Itulah benda yang saya nak pesan dalam kesempatan yang ada ini. Kita juga tidak ada masa yang lebih panjang lagi. Huraian-huraian yang lebih lengkap yang saya berceritakan, terutama sekali tentang Dajjal dan kaitan dengan suasana yang ada pada hari ini, suasana diambang kemunculan Dajjal ini ada diceritakan dalam buku Fi Dhilalil Kahfi jilid 1 dan jilid 2 yang saya ada buat di luar tu, yang saya baca tadi jilid 1. Kemudian saya bawa juga antara buku tulisan lain, buku hadis 40 sahabat di sisi Rasulullah. Ini cerita tentang 40 orang sahabat yang Nabi petik namanya dalam hadis-hadis. Dan juga kita bawa buku Membina Generasi Kebangkitan Islam. Ini juga antara buku tarbiyah untuk melahirkan generasi-generasi yang akan membawa kepada kebangkitan Islam akhir zaman. Kerana Nabi juga bersabda bahawa sebelum berlakunya kiamat akan muncul sekali lagi khilafah ala minhajin nubuwah, khalifah yang adil dan memerintah berasas sama seperti mana zaman kegemilangan Khulafa Ar-Rasyidin. Itu tuan-tuan boleh tengoklah. Juga saya ambil kesempatan yang ada ni juga untuk yang pertamanya, insya-Allah pada 22 hari bulan 8 saya akan menunaikan umrah. Saya akan menunaikan umrah. Waktu itu adalah seminggu sebelum cuti raya haji dan cuti sekolah. Tarikh 22 tu sampai 1 bulan tu cuti sekolah berapa tak, seminggu pak pada tu. Mana kalau kita di Terengganu, saya daripada Terengganu, kita ambil cuti 3 hari je. Sebab lepas pada tu cuti sekolah cover dah. Kalau panggil cikgu lah. Jadi insya-Allah saya akan ke sana bulan-bulan dan saya sebenarnya ada 7 biji buku yang saya tulis. Cuma satu buku tajuk dia Huraian Hadis Geoeskatologi. Hadis-hadis yang Nabi sebut berasaskan tempat. Bila kita nak pergi ke Mekah, saya ingat dengan diizinkan oleh Allah untuk kita telaah sendiri. Inilah hadis tempat Nabi sebut tentang akhir zaman. Di sinilah Imam Mahdi akan dibaiat. Di sinilah tempat Dajjal akan menggoncangkan Madinah dan sebagainya. Kawasan-kawasan yang berkait lah. Kalau ikut dalam buku tu, hadis akhir zaman tentang geografi ni ada beratus-ratus. Tapi kita pergi ke Mekah, Madinah, kita fokus di Mekah dan Madinah, tempat-tempat yang ada di sekitar saja. Bukit Uhud, apa sebagainya lah. Jadi siapa-siapa yang berminat, insya-Allah beritahu Alif dan kontak kepada saya pula lah selepas pada ini. Saya pun tak cek ada berapa lagi seat yang available. Dan yang kedua juga saya diberitahu kepada Alif, alang-alang saya datang daripada Terengganu ni, saya nak buat kutipan derma juga, kerana kerja-kerja dakwah lain yang saya buat selain pada kuliah begini, saya ada usahakan. Sebab zaman hari ni zaman orang muda, zaman media sosial, saya ada buat 2 studio yang perlu kepada maintenance. Yang pertamanya INT Studio, Islah and Tajdid Studio,
yang kita keluarkan video-video pendek memberi penerangan terhadap benda ni. Kalau tuan-tuan tahu tentang ML Studio, kita copycat yang itulah lebih kurang. Dan yang kedua, yang sekarang ni masih berlangsung, kita buat masuk sekejap podcast. Kita buat macam podcast, dan juga ini semua perlukan maintenance, dan ada lagi lah beberapa kerja-kerja dakwah yang kita buat. Jadi kedatangan saya sini juga untuk memohon tuan-tuan yang ada kelapangan untuk membantu bekerja menyebarkan fahaman terhadap agama ni, untuk sama-sama menyumbang lepas pada ni, insya-Allah. Buku ni kalau ikut agasa, tak boleh ikut agasa, saya jual RM15 sebiji. Jadi 4 biji ni, 4 yang saya ada available ni RM60. Buku ni saya nak jual ni untuk collect modal untuk keluarkan 3 lagi buku yang penting. Banyak buku yang penting, kita belum boleh cetak lagi lah. Jadi kalau ada modal, kita akan banyak lagi buat benda tu. Jadi terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan kepada kita untuk bersua lagi dan untuk meningkatkan kefahaman lagi. Saya minta maaf sekiranya ada sebarang ketaksiran, terlanjuran kata dan sebagainya semasa saya menyampaikan bidang ini. Segala yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang datang kelemahan di saya sendiri. Saya minta maaf banyak pada salah silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.